Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bertemu di tempat dan waktu yang penuh keberkatan ini dengan niat mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membincangkan mendengarkan pembacaan kitab Husnul Talaqqufi fi Bayani Wujudi Suluk Tasawufi yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi syuyukhina wa ulumi sa'iris salihina fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatihi Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah kita dah sampai kepada perbahasan yang dinyatakan oleh pengarang berkenaan bahawa ilmu tasawuf itu 100% terbina di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di dalam fasal ini pengarang telah membawakan beberapa perkataan daripada imam-imam tasawuf, imam-imam sufi, imam-imam tarekat sufi untuk menunjukkan bahawa ajaran tasawuf dan pengamalannya 100% dibina dan bersumberkan daripada Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana yang kita maklumi, apabila kita nak tahu sesuatu ajaran ataupun pengajian ataupun pegangan, maka kita boleh merujuk kepada imam-imam bagi ajaran tersebut, imam-imam bagi kaum tersebut, imam-imam bagi tarekat tersebut. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa perkataan imam tasawuf yang dibawakan oleh pengarang. Baik, jadi kata pengarang lagi, wa qala aidan laisa hadza at-tariqu bir-rahbaniyati wala bi'akli sya'iri wal nakhalati wa innama huwa bis-sabri 'ala al-awamiri wal yaqini fil hidayati. Qala ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Baik. Jadi terjemahannya, dan telah berkata oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Ghumari radhiyallahu anhu juga, maksudnya perkataan yang kita telah bincangkan sebelum ni juga daripada perkataan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kita sambung hari ini masih lagi perkataan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kata pengarang, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata juga bahawa bukanlah tarekat ini, yakni tarekat tasawuf, pengamalan tasawuf bir-rahbaniyati, dengan berbentuk kependetaan, dan bukan juga dengan makan gandum yang kasar, dan bukan juga dengan memakan gandum yang buruk. Dan hanya sahaja tarekat tasawuf itu, pengamalan tasawuf itu ialah dengan kesabaran di atas perintah-perintah dan keyakinan di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili membawakan satu ayat yang menjadi sandaran kepada kata beliau baru tadi itu, bahawa tarekat tasawuf berfaksi atau berasaskan kesabaran dan keyakinan di dalam hidayah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sajadah, wa ja'alna, dan kami jadikan, minhum, daripada mereka itu manusia, a'immatan, ketua-ketua, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan urusan kami, dengan ajaran kami. Tak kala sabaru, mereka telah bersabar, wa kanu, dan adalah mereka itu bi ayatina
yuqinun, sentiasalah yakin dengan ayat-ayat kami. Baik. Jadi kita jelas boleh memahami bahawa apabila Imam Abul Hasan Asyazili yang merupakan salah satu daripada imam tasawuf, imam bagi tariqah Asyaziliyah, yang mengatakan bahawa tarekat itu atau pengamalan tasawuf itu bukanlah dengan aktiviti kependetaan dan bukan juga dengan memakan gandum, ini isyarat kepada makanan yang murah ataupun makanan yang buruk. Akan tetapi kata Imam Abul Hasan Asyazili, tasawuf itu ataupun tarekat tasawuf, pengamalan tasawuf itu ialah sebenarnya dengan kesabaran dan keyakinan di dalam hidayah. Jadi kita jelaslah, kan, maknanya daripada perkataan kita faham bahawa tarekat tasawuf, pengamalan tasawuf tidak berasaskan selain daripada Al-Quran dan hadis. Kerana kesabaran, keyakinan di dalam hidayah itu ialah perkara yang diperintahkan atau dinyatakan atau dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran lah. Jadi antaranya ayat surah Sajadah tadi, di mana Allah Ta'ala menyatakan kami akan memilih ketua-ketua dari kalangan manusia. Ketua-ketua ni untuk apa? Untuk menyampaikan risalah kami, untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan ajaran, untuk mewarisi kerasulan. Jadi Allah mengatakan orang yang bakal jadi ketua ni ialah orang yang telah bersabar. Lamma sabar, bila dia bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ni sentiasa meyakini ayat-ayat Allah, maksudnya hidayah Allah Ta'ala. Jadi jelaslah bila tokoh tarekat tasawuf mengatakan bukanlah tarekat ini melainkan perjalanan kesabaran, keyakinan di dalam hidayah Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran. Maknanya tarekat itu atau pengamalan tasawuf itu tidak diambil daripada selain Quran dan hadis, memangnya diambil daripada Quran dan hadis. Jadi tidak seperti mana yang difitnah atau dituduh oleh musuh-musuh Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita bincangkan beberapa perkara daripada perkataan Imam Abul Hasan Asyazili radhiyallahu anhu. Yang pertama, jadi apabila Al-Imam Abul Hasan Asyazili mengatakan tarekat itu bukanlah semata-mata kependetaan. Jadi apa dia kependetaan? Kependetaan ataupun rahbaniyatun itu satu istilah kepada pengibadatan ataupun pengamalan ibadah yang keras ataupun yang bersangatan, sehingga mengharamkan sesuatu yang halal kepada dirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh pendeta-pendeta. Contohnya, mereka mengharamkan pada diri mereka untuk makan makanan berdarah, contohnya, atau makan makanan berdaging dengan alasan yang betul lah, iaitu makanan berdarah tadi akan menguatkan nafsu. Jadi dia haramkan, dia elakkan dengan tujuan tadi lah. Jadi maknanya itulah bentuk-bentuk kekerasan dalam beramal, ataupun sehingga tidak berkahwin. Maknanya mereka mengharamkan diri mereka berkahwin, kerana dalam berkahwin tadi akan menghalang perjalanan kerohanian. Jadi kerana itu antara bentuk kekerasan dalam pengamalan ibadah yang disebut sebagai rahbaniyah tadi, ya, sehingga tak kahwin sebagai contohnya, atau sehingga tidak bergaul dengan orang atau sebagainya, sebagaimana yang kita boleh dapati di dalam riwayat ketika sebahagian sahabat apabila mereka menyebutkan atau membincangkan cara pengibadatan mereka,
Maknanya ada sebahagian yang mengelakkan diri daripada berkahwin untuk tujuan beribadat. Sebahagian yang mengelakkan diri daripada makan benda-benda yang menguatkan nafsu. Sebahagian mengelak diri daripada bercakap bergaul dengan manusia. Lalu apabila keadaan tadi sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah maksudnya membenarkan ataupun mengajarkan yang sebenar di dalam pengamalan ibadat. Maksudnya Nabi kata beribadat bukanlah sehingga tidak kahwin, bukanlah sehingga tidak makan benda-benda yang halal. Maknanya mengelakkan daripada setengah benda-benda yang halal ataupun sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu maksud Imam Abdul Hasan Asyazili. Maknanya tarikat itu bukan semata-mata itu. Bukan semata-mata nak beribadat, berpisah dengan orang, duduk di tempat yang sunyi, meninggalkan makan makanan yang bersyahwat, meninggalkan perkahwinan. Okay. Tapi kita kena faham, bila dikatakan bukan semata-mata kependetaan, maknanya bukanlah kependetaan tu tak ada fungsi langsung dalam perjalanan kerohanian. Fungsi tu ada. Tajribah. Maksudnya apa mungkin? Kesan yang terbukti, maksudnya. Kesan yang terbukti daripada kependetaan tu ada, cuma dia kena berserta dengan bimbingan. Bimbingan yang benar. Sebagaimana yang berlaku dalam riwayat tadi lah, maknanya sahabat dia ambil inisiatif dalam beribadat macam ni, lalu apabila sampai pada Rasulullah tak adalah kata tak boleh langsung, tapi Rasulullah beritahu benda-benda yang patut mereka laksanakan. Itulah maknanya bimbingan. Jadi dalam tarekat itu bukanlah semata-mata kependetaan. Bukanlah seseorang ni dia nak bertasawuf, dia nak berjalan kepada Allah, maka dia ikut apa yang dia lihat ataupun dia faham daripada kependetaan. Maksudnya tengok orang ni kependetaan ni tidak berkahwin, tidak makan makanan yang menaikkan nafsu, maka dia buat yang tu je, dia fokus yang tu je. Jadi itulah kesilapan maksudnya, kerana tak ada bimbingan. Kerana tasawuf bukan yang itu, bukan mengelak kahwin atau mengelak makanan menaikkan nafsu, bukan itu tasawuf. Tasawuf ialah as-sabru tadi, kesabaran, keyakinan di dalam hidayah, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tadi. Dan disebut juga di situ tidak juga dengan memakan gandum yang kasar atau gandum yang buruk. Kerana perkara tadi semuanya masih lagi pada zahir. Maksudnya kalau kita beribadat, lepas tu kita tak makan atau kita tak kahwin, itu masih lagi perkara yang zahir. Maksudnya kalau kita berjaya tak kahwin sekalipun dalam beribadat ni, kita berjaya menahan nafsu, itu belum lagi membuktikan apa-apa kejayaan pada rohani. Kerana kejayaan pada rohani, kejayaan pada perjalanan rohani itu tak dilihat pada wah berjaya tak kahwin, wah berjaya tak makan. Tak lihat di sini, di situ sebaliknya dilihat pada sifat-sifat yang dicapai oleh rohani. Bagaimana disebutkan 3 tadilah. Kesabaran, keyakinan dan hidayah. Jadi itu pertamalah kita boleh bincangkan, maknanya bila disebut rohbaniyah tu bukan tarekat, maksudnya bukanlah tak perlu langsung. Boleh jadi perlu, tetapi dengan bimbingan ulama sufi, bimbingan alim, mursyidun. Maka mereka akan menyatakan arahan-arahan yang sesuai kepada setiap murid. Tapi yang penting kita perlu faham ialah hakikat atau intipati sebenar tasawuf ialah pada kesabaran, keyakinan dengan hidayah. Jadi bila dia sebut kesabaran, keyakinan, hidayah, itu seperti tangga atau marhalah ataupun tartib. Jadi yang disebut yang pertama itu adalah tertib yang paling tinggi, yakni kesabaran. Kesabaran. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga ialah hidayah.
daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya antara marhalah atau perjalanan kerohanian, maksudnya kalau kita nak detailkan panjang, tapi yang kita boleh memahami daripada ayat Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ini ialah 3 marhalah. Pertama, hidayah. Kerana hidayah itu disebut hujung. Maksud hidayah ni ialah dia mendapat petunjuk, dia mendapat pengetahuan, dia mendapat kesedaran bahawa dia berada dalam kesalahan, dia berada dalam kerugian, dia berada jauh daripada Allah. Itu maksud hidayah lah. Kemudian bila dia dah dapat hidayah tu, dia percayalah diri dia ni hina. Dia percaya dia ni ialah ahli neraka. Dia percaya dia kalau mati sekarang masuk neraka. Kerana dosa-dosa yang masih dikekalkan, baik dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin. Maka bila dia percaya, itulah antara bentuk-bentuk keyakinan. Kerana keyakinan tu dia ada banyak tangga pula. Sebagaimana kata setengah ulama, keyakinan tu ada bermula dengan ilmu yakin. Maksudnya pengetahuan yang yakin. Dia dengan ilmu lah. Maksudnya dia dengar kan ustaz ceramah, dia terbaca kat buku mana-mana ke, atau dekat kitab ke, atau dekat Quran, atau dekat hadis, itu dipanggil hidayah, petunjuk. Kemudian dia percayalah, oh inilah aku ni yang mengekalkan dosa besar masuk neraka, ni aku ni. Jadi itu sebahagian daripada ilmu yakin, kepercayaan yang yakin, yang akan membawa dia kepada tangga-tangga seterusnya. Kemudian kita ada ainul yakin. Ainul yakin ni maksudnya keyakinan yang lebih dalam. Ain tu maksudnya mata. Tapi maksud mata tu bila merujuk kepada penyaksian. Keyakinan tadi tu disaksikan. Disaksikan tadi sama ada dengan zauq ataupun dengan kasyaf. Jadi yang paling rendah dengan zauq lah, maksudnya dia merasai keyakinan. Kemudian akan ada seterusnya dipanggil haqqul yaqin. Haqqul yaqin maksudnya keyakinan tadi benar-benar dicapai, benar-benar dikecapi, dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ulama menambah kamalul yaqin atau haqiqatul yaqin. Maksudnya itu tangga-tangga keyakinan. Yang mana bila dia menaik daripada satu kepada satu sehinggalah dia mencapai kesabaran. Kesabaran ini kalau bahasa Melayu mudah dia ialah bertahan. Bertahan. Bukan sabar tu semata-mata tahan marah. Segala jenis tahan ialah sabar. Nak buat benda tak betul tahan. Sabarlah tu. Nak tinggalkan benda wajib sabar. Tahan, itu sabarlah tu. Allah takdirkan benda-benda yang kita tak suka, kita lalui juga dengan penerimaan, dipanggil sabar juga. Jadi kesabaran itu ialah, kalau dalam kitab-kitab dia kata, ialah penerimaan hamba setelah mengetahui siapakah yang melakukannya. Maksudnya dia mengetahui siapakah yang mentakdirkan benda-benda baik, benda-benda buruk, siapakah yang memerintahkan dia berzikir, memerintahkan dia bersolat, memerintahkan dia segala kewajipan, siapakah yang melarang dia daripada melakukan maksiat, maka dia mengenal, lalu dia menerima. Bila dia mengenal, dia tahu ini daripada Allah, maka dia terima. Diterima. Kerana itu kalau kita lihat di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab Minhajul Abidin, jadi Imam Ghazali menuliskan dalam kitab tu rintangan-rintangan yang perlu dilalui oleh orang-orang yang berjalan kepada Allah. Maka kita akan dapati rintangan terakhir ialah kesabaran. Jadi sesuai dengan kenyataan kat sini bahawa kesabaran tadi antara marhalah yang kemuncak bagi seorang hamba berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan setengah ulama berbeza pendapat mengatakan sama ada kesyukuran itu lebih tinggi daripada sabar
ataupun sama-sama tinggi dengan sabar. Ataupun setengah ulama dia kata sabar lagi tinggi daripada syukur. Kenapa jadi macam itu? Kerana definisi sabar dengan syukur tadi dekat-dekat. Itu apa tadi? Menerima setelah mengetahui dari siapakah perkara tersebut. Sebab kalau kita tengok kesyukuran pun satu penerimaan. Setelah mengetahui perkara tadi daripada Allah. Maksudnya Allah bagi nikmat, syukur. Allah bagi bala, kalau orang yang peringkat tinggi ni, dia syukur juga. Sebab tu dia sebut Alhamdulillah ala kulli halin. Terima kasih Allah di atas semua keadaan. Keadaan baik ke, keadaan buruk ke, terima kasih. Kesyukuran. Jadi takrif dia tadi dekat-dekat. Ala kulli hal, itulah antara peringkat yang tertinggi yang akan dicapai oleh seorang hamba dalam berjalan kepada Allah SWT, yang kita dapat memahami daripada perkataan Imam Abdul Hasan Syazili ini bahawa itulah intipati tasawuf. Itulah intipati tasawuf, bukannya semata-mata aktiviti zahir, iaitu tak kahwin, tinggalkan makan atau sebagainya. Walaupun perkara tersebut masih berguna di dalam perjalanan. Dan dengan kita memahami bahawa kesabaranlah kemuncaknya, maka apabila kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan dan memuji tentang sifat sabar ni, maka jelaslah bahawa ilmu tasawuf, ajaran tasawuf, pengamalan tasawuf, tarekat tasawuf itu ialah satu perjalanan Al-Quran dan Sunnah. Dia bukanlah perjalanan yang direka-reka ataupun dituduh sebagai bid'ah atau sebagainya. Baik. Jadi dalam Quran, antara surah yang pendek yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, yang kita boleh memahami makna yang hampir sama dengan apa yang kita bincangkan pada marhalah perjalanan ini, ialah surah Al-Asr. Ketika kita baca wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kerugian itu ialah marhalah pertama tadi. Dia kena yakin, dia kena dapat tahu dulu. Oh, manusia ni majoritinya dalam kerugian. Manusia ini asal usulnya dalam kerugian. Manusia ini kebanyakannya dalam kerugian. Jadi itu sebahagian daripada hidayah yang kita sebut tadi. Kemudian apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa dia beriman? Iman tu masih bahasa Arab lagi. Kalau bahasa Melayu dia ialah orang yang percaya. So percaya tadi kan kita kata marhalah kedua, yakin tadi, percaya. Jadi lepas dia dapat info, manusia ni ada yang masuk neraka, manusia ni ada yang selamba je buat dosa, manusia ni ada yang tak rasa bersalah langsung, manusia ni sentiasa dalam kerugian. Jadi kalau dia tak percaya, dia duduk kat situ je. Maksudnya dia tak ada kepercayaan, dia hanya ada marhalah pertama tu. Jadi kalau dia percaya, maka dia naik pada marhalah kedua tadi. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam surah Wal Asr, lillazina amanu wa amilus salihat. Lepas dia percaya, dia amilu. Amilu maknanya beramal, berbuat. Buatlah apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang di bawah bimbingan ulama. Ulama yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada buat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sehinggalah dengan rahmat Allah, kurniaan Allah, maka Allah mengurniakan kesabaran. Allah mencapaikan dia pada marhalah ketahanan. Ketahanan. Jadi ketahanan tu, tuan-tuan dan puan, kata ulama ada 3. Antara ulama bahagikan kesabaran tu ada 3. Pertama, paling rendah sekali, sabar atas buat ketaatan. Maksudnya Allah suruh solat, Allah suruh zikir, Allah suruh puasa. Semua suruhan ni kita buat untuk kita bertahan. Maksudnya datang waktu suruhnya kita buat lagi. Datang bulan Ramadan kita puasa lagi. Kita bayar zakat lagi.
cukup haul bayar zakat lagi. Kita tahan je. Jadi itulah sabar yang paling rendah. Mudahlah. Sebab apa mudah? Sebab dia nampak macam power lah kan. Bila kita dapat solat ni, power dah. Orang lain tak solat, kita solat. Jadi dia duduk bawah sekali. Kemudian ada sabar yang kedua, iaitu sabar daripada tahan daripada meninggalkan maksiat. Jadi Allah kata jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Jadi kita tak bunuh. Hari ni tak bunuh, esok tak bunuh. Hari ni tak curi, minggu depan tak curi. Kita tahan je. Jadi itu dipanggil sabar di atas maksiat. Jadi sabar atas maksiat ni dia lagi hebat daripada tadi. Sebab apa? Sebab orang tak tahu. Kita tak pernah bunuh orang, orang lain tak nampak pun. Dia jumpa kita di jalan, dia tak nampak pun. Dia ni tak pernah bunuh orang lah, bagus lah. Tak nampak. Jadi dia buat kesabaran yang orang tak nampak itu lebih dekat kepada ikhlas. Tapi dia tetap nombor dua. Yang pertama ialah kesabaran di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar tahan daripada bala bencana daripada Allah Taala. Hidup miskin, melarat, kena zalim, kena rompak, kena aniaya, accident, macam-macam lah, waliyazillah. Tapi dia lalui dengan penuh kesabaran. Dia tak langsung mempersoalkan, tak terlintas pun hati dia, kenapa Allah buat macam ni? Tak ada. Maka itulah kesabaran yang paling tinggi. Kerana itu kita dapati hadis Nabi SAW yang bermaksud seberat-berat ujian ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Kenapa? Kerana mereka sememangnya duduk di kedudukan yang tinggi lah, kesabaran yang amat tinggi. Jadi Allah bagi macam-macam ujian kat dia orang ni. Bahkan kita punya ujian ni pun sebenarnya dah tarik pergi kat Nabi-Nabi. Sebab tu Nabi SAW bersabda, ketika Nabi merasakan kesakitan nak meninggal dunia, Nabi kata, ya Allah, bawa semua kesakitan mati tu bagi kepada Nabi. Nabi tanggung. Sebab Nabi khawatir umat-umat ni kerana beratnya ujian mati tadi, mereka gagal. Semayang boleh stay tahan, tak berzina boleh stay tahan, tapi bila kesakitan habis hancur. Maka Nabi tak nak. Itu salah satu syafaat Nabi lah, pertolongan Nabi SAW kepada umat dia. Jadi kita sama pada wal asr tadi. Jadi kat situ wa amilus salihat, dia buat benda-benda yang patut dibuat di bawah bimbingan guru. Dia buat sampailah wa tawasau bil haqq, berpesan-pesan kepada hakikat. Maksudnya dia mencapai hakikat. Maksudnya guru dia tengok dia ni beribadat ikhlas, diterima Allah Ta'ala. Jadi guru dia menyampaikan hakikat kepada muridnya tadi. Maksudnya dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, murid tadi mendapat hakikat, mencapai hakikatul yakin tadi. Dan bila capai hakikat, maka seterusnya watawasau bis sabr, iaitu berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya bila dah cerita tentang hakikat, maka next level ialah hablun minan nas. Jadi orang-orang yang dah mengenal Allah, mereka akan masuk ke dalam masyarakat untuk bawa masyarakat kepada Allah, sebab dia dah kenal Allah. Jadi dalam dia nak bawa manusia kepada Allah ni macam-macam ragam lah manusia ni kan. Ada yang tohmah, ada yang fitnah, ada yang serang, ada yang bunuh. Jadi apa yang dia kena buat? Wa tawasau bis sabr. Mereka kena banyak bersabar. Jadi dari pertama tadi dia dah sabar buat ibadat, kemudian dia dah sabar meninggalkan maksiat. Jadi sekarang ni dia bersabar terhadap bala bencana yang datang daripada manusia atau sebagainya. Jadi maksudnya antara yang kita boleh faham daripada surah wal asr yang selalu kita baca setiap kali habis tazkirah, habis kuliah, kita akan baca apa? Tasbih kafarah dan suratul asr. Jadi apakah kepahaman yang kita boleh dapat daripada suratul asri itu? Antaranya ialah ni lah. Maksudnya kita, demi masa modal yang Allah bagi ni, umur 10 tahun, 20 tahun, ada yang dah 40 tahun, 50 tahun. Untuk apa umur ni? Untuk kita mendapat hidayah bahawa kita ini kebanyakan masa dalam kerugian. Kalau bahasa
detail lagi, kita boleh jadi ahli neraka. Kita sebenarnya ahli neraka sebab kita mengekalkan dosa-dosa besar, takabur, mengumpat orang, menghina orang, sombong, riak, memang masuk neraka lah. Tapi itu kita pakai kat diri kita, bukan kita hukum orang. Maksudnya kita duduk muhasabah diri, kita buat kira-kira kat diri kita ni, aku ni memang betul selalu dalam kelalaian, selalu dalam kerugian, selalu dalam keduniaan. Jadi kena percayalah, percaya dan sedar bahawa tak boleh buang masa dah. Sebab tu kata setengah ulama, antara langkah pertama untuk berjalan kepada Allah dipanggil sebagai al-yaqazah. Al-yaqazah maknanya kesedaran. Dah dengan ceramah 5 tahun, 10 tahun pergi balik masjid tiba-tiba satu hari Allah nak bagi al-yaqazah. Itu sedar bahawa kita ni banyak berdosa, kita ni belum bertaubat. Taubat kita main-main. Taubat kita entah diterima Allah ataupun tidak. Itu kita kena cakap pada diri kita lah.